Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada hari ini cikgu akan mulakan topik baru, topik 6, geoteknik. Topik ni bagi cikgu sangat menarik. Jangan risau, kelas hari ni takkan bosan. Semua orang dah masuk ke? Tolong call kawan kalian siapa yang belum bangun lagi tu. Nanti rugi tak masuk kelas cikgu hari ni. Baik. Mari kita mulakan kelas kita pada ini. Cikgu akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang topik 6 iaitu topik geoteknik. Seterusnya, cuba kamu melihat gambar yang cikgu paparkan di skrin ni. Apa yang anda dapat rasakan, apa penyebabnya benda ini berlaku? Apakah penyebabnya kejadian ini berlaku? Jalan runtuh. Bagus. Juliana? Ya, saya cikgu. Juliana, apa jawapan kamu? Saya nampak tanah runtuh. Tanah runtuh. Baik. Dan apakah penyebabnya tanah runtuh tu? Awak rasa apa penyebab dia? Tanah tak kuat. Tanah tidak kuat. Bagus. Baik. Sebelum cikgu memulakan pelajaran pada hari ini, cikgu akan nyatakan apakah hasil pembelajaran yang sepatutnya kalian dapat selepas kalian mempelajari topik 6 geoteknik ini. Yang pertama, kamu semua sepatutnya mampu menyatakan sekurang-kurangnya 4 faktor yang mempengaruhi kehutanan tanah. Dan yang kedua adalah kamu semua mampu menerangkan tentang kepentingan penyiasan tanah. Dan yang ketiga adalah kamu semua mampu membuat perhubungkaitan antara keupayaan galas tanah dengan kandungan lembapan tanah. Semua nanti cikgu akan terangkan ya. Pertama, menerangkan tentang kekuatan tanah. Sebenarnya kekuatan tanah ni dia juga sering dikaitkan dengan ciri-ciri utama tanah seperti kejelikan. Kejelikan ni dia ada macam kita merujuk kepada ikatan butiran tanah tu, dia cenderung bersatu tanpa sebarang dikenakan beban. Contoh dia macam tanah liat. Tanah liat tu memang sifat dia, memang dia kejelikan tu dia tinggi. Jadi bila tak kenakan beban pun dia kejelikan dia tu terhasil kat situ. Apakah yang dimaksudkan dengan kekuatan tanah? Kekuatan tanah ni dia boleh ditakdirkan sebagai satu keupayaan tanah menanggung beban yang dikenakan di atasnya. Jadi kekuatan tanah ni dia merujuk kepada bila kita kenakan beban ke atas tanah tersebut dan dia berjaya menanggung beban tersebut. Dan yang kedua adalah kekuatan tanah ni diuji sebelum kita melakukan sebarang struktur di atasnya seperti tembok penahan, struktur, bangunan dan sebagainya. Kiranya bila kita lakukan ujian kekuatan tanah ni, kita dapat membantu kita dalam pembinaan tu lah, sebab kita dapat tahu kita punya maximum load, dia punya minimum load. Kita kena boleh decide kita punya asas nanti. Sebab tu lah pengujian tentang kekuatan tanah ni penting. Dan seterusnya adalah bila tanah tu tidak kukuh atau keupayaan penanggung beban dia tak dapat menanggung beban yang dikenakan, seterusnya akan menyebabkan binaan retak, condong, mendap dan runtuh. Dan apabila benda ni berlaku, seterusnya akan menyebabkan kematian, menyebabkan kerugian sebab kita kena bina balik bangunan tu, dan sekaligus akan mengancam nyawa. Kemudian yang seterusnya adalah mengenai faktor yang mempengaruhi kekuatan tanah. Terdapat 5 faktor. Yang pertama adalah kandungan udara, kandungan lembapan, tekanan air liang, kandungan bahan organik dan tekanan sel sekeliling. Yang pertama adalah mengenai kandungan udara. Kandungan udara yang banyak ni dia boleh melemahkan kekuatan zarah tanah. Hal ini menyebabkan keupayaan galas rendah dan tanah ni dia menjadi mendap apabila dikenakan beban. Macam gambar rajah ni, ini adalah zarah tanah. Udara dalam lompang tidak sekata antara dalam tanah. Di zarah-zarah tanah ni terdapat udara sekeliling sini, dan bila air ni dia mengelilingi zarah-zarah tersebut,
Jadi kandungan air ni boleh memenuhi dalam kandungan udara ni, dan kemudian boleh melemahkan ikatan antara zarah tanah. Dan yang kedua adalah kandungan lembapan. Okey, air yang terkandung dalam tanah meningkatkan kandungan lembapan tanah tersebut. Tanah yang mempunyai kandungan air yang tinggi bersifat lembut serta mempunyai keupayaan galas dan kekuatan yang rendah. Kiranya dalam kandungan tanah ni tidak sepatutnya mempunyai kandungan lembapan yang tinggi. Okey, yang ketiga adalah mengenai tekanan air liang. Okey, air yang memenuhi di dalam lompang atau ruang udara akan mewujudkan tekanan hidrostatik pada dinding zarah tanah. Okey, tekanan air liang akan meningkat dan akan melemahkan ikatan antara zarah dan sekaligus akan mengurangkan keupayaan galas tanah. Macam ni, aliran air dilalu dekat zarah tanah ni, dan bila air dikenakan, air ni dia ada pressure kan. Okay, jadi bila air ni lalu, dia akan kenakan tekanan kat sini, kat zarah-zarah ni. Okay, jadi bila dikenakan tekanan ni, kemudian zarah-zarah tu boleh bergerak, dan bila bergerak, kekuatan tanah dia akan berlakunya kegelinciran. Jadi tanah tu boleh runtuh. Okay, yang seterusnya adalah mengenai kandungan bahan organik. Okay, kandungan bahan organik yang tinggi di dalam tanah akan membentuk lompang. Okay, lompang dipenuhi air dan udara menyebabkan keupayaan galas tanah rendah dan mudah mampat apabila dikenakan beban yang atasnya. Okay. Kemudian yang terakhir adalah mengenai tekanan sel. Tekanan sel merupakan tekanan sisi semula jadi dalam tanah yang bertindak secara mengufuk. Dia bertindak secara mengufuk macam ni, nampak? Okay. Tegasan ricih berlaku apabila tekanan paksi melebihi tekanan sekeliling. Okay. Tekanan ricih yang dikenakan melebihi tegasan ricih tanah akan menyebabkan kegagalan ricih dan kelemahan. Baik, sebelum cikgu meneruskan pelajaran, cikgu nak tanya beberapa soalan. Okay. Yang pertama adalah apakah yang akan terjadi kepada bangunan jika kita bina bangunan tersebut di atas tanah yang mempunyai kekuatan tanah yang rendah? Okey, siapa nak jawab? Siapa online kat situ? Okey, Saloma. Apa jawapan anda? Saloma ada? Ya, saya cikgu. Saya rasa bangunan tu akan jadi condong, retak dan runtuh. Okey. Bangunan runtuh, retak dan condong. Okey, bagus. Okey, soalan yang kedua, cikgu nak tanya. Okey, Muzammil. Muzammil ada? Ada. Okey, Muzammil. Kenapa kekuatan tanah ni perlu dikaji? Untuk kita bina bangunan. Betul ke cikgu? Bagus, betul. Kita kaji kekuatan tanah ni adalah untuk kita bina bangunan di atasnya. Sebelum kita bina bangunan, kita perlu kaji dulu mengenai kekuatan tanah tersebut sebelum kita bina untuk mengelak berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini. Okey, soalan yang terakhir. Cikgu nak tanya Ika. Ika? Ya. Ika ada. Okey, Ika. Nyatakan 3 faktor yang mempengaruhi kekuatan tanah. Tadi cikgu ada sebut kan? 3 faktor je cikgu minta. Okey, apakah faktornya? 3 ya cikgu. Kandungan lembapan, kandungan udara, Okey, lagi satu? kandungan bahan organik. Kandungan bahan organik. Okey, bagus. Okay, seterusnya kita masuk ke subtopik 2 mengenai penyiasatan tanah. Okey, topik ini akan membincangkan tentang kepentingan penyiasatan tanah dilakukan serta ujian untuk menentukan keupayaan galas tanah dan ujian untuk menentukan kandungan lembapan tanah. Kita akan membincangkan tentang apakah kepentingan melakukan penyiasatan tanah. Yang kedua adalah kita bincang tentang ujian untuk mendapatkan kandungan keupayaan galas tanah dan kandungan lembapan tanah. Okey. Ini adalah contoh penyiasatan tanah. Ini kita panggil coring lah. Kita panggil SI investigation. Ini adalah alat-alatannya. Dia akan tebuk lubang dalam tanah ni untuk mendapatkan sampel. Sampel tu dalam bentuk silinder, dan bila kita keluarkan dia akan jadi macam ni.
Nampak tak ni? Dia dalam bentuk silinder macam ni. Okay. Ini kamu jangan risau, nanti kamu akan belajar kalau kamu buat degree ke diploma nanti. Okay. Jangan risau, nanti kamu semua akan belajar. Okay. Seterusnya mengenai penyiasatan tanah. Okay. Penyiasatan tanah ni adalah merupakan sebahagian daripada kerja pemeriksaan tanah yang amat penting dalam bidang kejuruteraan geoteknikal. Okay, so basically penyiasatan tanah ni dilakukan sebelum kita memulakan sebarang projek pembinaan. Jadi sebelum kita bina sebarang bangunan, kita akan lakukan penyiasatan tanah. Jangan lakukan selepas pula ya. Nanti tu tak betul dah tu dah salah dah tu. Okey. Tujuan utama kita lakukan penyiasatan tanah ni adalah untuk kita mengenal pasti jenis-jenis tanah. Okey. Maksudnya kita kena kenal lah jenis-jenis tanah sebelum kita melakukan pembinaan di atasnya. Manalah tahu kan tanah tersebut sebenarnya tanah jenis tanah jenis mudah mendap ke, tanah tak kuat ke. Jadi bila kita tak kaji, kita pakai bina je bangunan atasnya, nanti dalam 2 tahun nanti tiba-tiba runtuh. Kan dah bahaya, melibatkan nyawa lagi, melibatkan kerugian lagi. Semua tu kita nak elak, okey? Dan penyiasatan juga penting untuk mengelakkan sebarang kesulitan. Macam cikgu cakap tadi lah, kita nak elak berlakunya bangunan tu runtuh ke, retak, condong. Kita tak nak benda tu berlaku. Okey? Seterusnya adalah mengenai ujian kekuatan tanah. Ujian kekuatan tanah ni dia ada 2 ya. Yang pertama kita nak dapatkan nilai keupayaan galas tanah, dan yang kedua adalah untuk kita dapatkan kandungan lembapan tanah. Okey. Untuk ujian keupayaan galas tanah ni, kita lakukan ujian ini adalah untuk kita dapatkan kemampuan tanah untuk menanggung beban. Kita nak tengok yang tanah tu dia boleh menanggung beban setakat mana. Okey. Dan ujian yang kita lakukan untuk keupayaan galas tanah ni adalah ujian Proba Macintosh. Okey, lepas ni kita akan go through one by one ujian tersebut. Yang ni cikgu nak kamu semua fokus sebab minggu depan kita akan jalankan kerja amali ya mengenai ujian Proba Macintosh ni. Okey, cikgu nak kamu fokus, okey? Dan mengenai ujian kandungan lembapan tanah ni, kita lakukan ujian tersebut untuk kita menentukan jumlah dan peratusan lembapan dalam tanah. Okey. Kita lakukan ujian speedy dan ujian ketuha. Okey. Antara 2 ni, ujian speedy ni kita lakukan di site. Kita akan dapat nilai kelembapan dia secara terus lah. Kita akan dapat on the spot. Manakala ujian ketuha ni kita lakukan di makmal, kita dapatkan sampel dan kita buat pengujian di atasnya. Okey. Dan ujian ketuha ni dia mengambil masa yang tak adalah lama sangat, tapi dalam 1 hari lah. Kalau nak dapatkan on the spot tu tak boleh lah. Kita kena buat ujian speedy, okey? Okey. Yang pertama adalah mengenai ujian keupayaan galas tanah, iaitu ujian Proba Macintosh. Okey, ini adalah alatan-alatannya. Penukul, penyambung, kon keluli, penarik rod, pembaris, rod besi. Okey. Tujuan kita lakukan ujian Proba Macintosh ni adalah sama, untuk kita menganggarkan nilai keupayaan galas tanahnya. Okey. Kalau ujian Proba Macintosh ni kita perlu dibuat dekat site lah, kita kena buat dekat site. Kita tak buat dekat makmal sebab kita kena test dia dekat tanah tu betul-betul. Kita ambil sampel tanah, kita test Proba Macintosh ni betul-betul dekat tanah yang hendak kita bina sesuatu structure tu lah. Okay, ini adalah prosedur-prosedur untuk melakukan ujian Proba Macintosh. Yang pertama adalah sambungkan kon keluli pada bahagian bawah rod besi dan set penukul pada bahagian atas rod besi. Ni, nampak ni? Rod besi ni kita sambungkan penukul dekat atas dia. Okey. Dan kon keluli dekat bawah nanti. Okey. Kemudian tegakkan rod besi serenjang dengan permukaan tanah yang hendak diuji. Ukur jarak sela 0.3 meter pada rod besi dan tandakan. Kita tandakan dengan menggunakan kapur. Okey, dan yang keempat adalah angkat penukul hingga had maksimum dan lepaskan. Okey, kalau yang ni banyak student salah buat.
dia angkat sikit tu dia macam ni. Dia kiranya dia letak pressure dekat penukul tu. Salah bukan macam tu. Ni penukul, kita tarik, kita lepaskan. Biar dia jatuh sendiri. Jangan bagi pressure dekat dia. Okey? Faham? Itu maksud dia di height maksimum. Kira tarik paling atas dan kita lepaskan. Okey? Dan yang kelima adalah kirakan jumlah bilangan hentaman pada setiap penusukan 0.3 meter. Jadi, bila kita dah tanda gunakan kapur tadi setiap 0.3 meter, kita kena kira bilangan hentaman bagi penusukan 0.3 tu. Okey, contohnya 0.3 meter tu jumlah hentaman dia adalah 100. Kamu catatkan. Kiranya 100 kali kita kena hentam baru dia menusuk sampai 0.3 meter. Okey, itu maksudnya. Dan yang keenam adalah rekodkan dalam jadual ujian program Macintosh. Kita rekodkan. Dan yang ketujuh adalah pada sela 0.3 meter yang terakhir pada setat rod, tanggalkan set penukul dan sambungkan rod besi yang baharu dengan menggunakan penyambung. Okey, ni dia nak cakap yang bila rod kita tu dah sampai ke penghujung, kita nak sambung rod baru. Okey, kita kena sambungkan dengan kita kena tanggalkan set penukul ni So kita kena sambungkan penyambung ni sebab nanti dia putus susah. Barang mahal, bukan barang kita je. Tu hak kerajaan, nanti kena ganti mahal. Okey, yang nombor 8 adalah tandakan semula sela 0.3 tadi dan kita lakukan hentaman. Ulangi langkah 4 hingga 8 ni bagi rod yang seterusnya. Okey. Hentaman ni perlu dihentikan apabila mencapai 400 kali bagi penusukan 0.3 meter atau kedalaman penusukan mencapai 15 meter. Okey, kita perlu berhenti lakukan ujian ini apabila bagi penusukan 0.3 meter tu telah mencapai 400 hentaman. Kiranya dalam penusukan 0.3 ni kita hentam dia dah sampai 400. 400 dia tak masuk pun, dia tak menusuk. Kiranya waktu tu kita perlu hentikan ujian ni. Ataupun yang kedua adalah bila kita hentam tu, tengok dah sampai 15 meter dah dihentam. Dia masuk dalam tanah. Kalau macam tu pun kita kena stop. Okey, itu adalah tahap maksimumnya. Dan kemudian macam biasalah kita keluarkan rod besi pada tanah dan kemudian kita bersihkan alatas lepas digunakan. Okey, yang seterusnya adalah mengenai pengiraan nilai keupayaan galas tanah. Ujian program Macintosh. Okey, langkah pertama adalah hitung bilangan hentaman bertokok. Okey, ini adalah jadualnya, jadual yang cikgu cakap tadi. Okey, ini adalah kedalaman dia. Ini bilangan hentaman dan bilangan hentaman bertokok. Ini adalah bilangan hentaman yang kamu kira bila untuk penusukan 0.3. Yang kamu kira itulah. Dan bilangan hentaman bertokok ni maksud dia 1.33. 1.33 ni kita tambah dengan yang ni. Okey, kita tambah dengan yang ni dapat 230 sampailah bawah. Kiranya bilangan hentaman bertokok ni dia adalah nilai kumulatif. Okey, yang kedua adalah contoh pengiraan nilai keupayaan galas tanah ujian program Macintosh. Okey, langkah kedua adalah plot graf kedalaman melawan hentaman bertokok. Selepas kita dapat bilangan hentaman bertokok ni, kita kena plot graf. Graf bilangan hentaman bertokok berlawan dengan kedalaman. Okey, kita plot. Nanti kita akan gariskan secara menegak. Okey, seterusnya adalah untuk menentukan lapisan tanah. Bila kita dah garis secara menegak macam ni, nampak? Kita akan dapat bezaan tau, dia punya kecondongan dia ni. Okey, yang ni adalah pertama. Lapisan A sampai B. Sini lapisan C. Dan sini lapisan D. Nampak? Dia suruh kita bagikan lapisan kita. Maksudnya, dekat lapisan AB ni adalah lapisan lain. Contoh tanah lain dah. Ini tanah lain, ni jenis tanah lain. Maybe yang ni lagi kuat, tak kuat dan sebagainya. Tengok atas keadaan tanah lain. Okey, yang seterusnya adalah langkah 4. Langkah 4 ni kita kira bilangan hentaman per meter bagi setiap lapisan tanah. Okey, jumlah hentaman dari A ke B. Kita dapat 990. Jumlah hentaman dari A ke B. Nampak ni? A ke B
A kita tarik ni dapat 990. Nampak? Nampak? Okay. Ni tolak dengan kosong, dapat 990. Okay. Dan kemudian jumlah sela dari A ke B 3.0 tolak 0.0 bagi dengan 0.3. Kita dapat 10. Okay. Yang seterusnya adalah bilangan hentaman per 0.3 meter. 990 ni kita bahagikan dengan 10. Dapat 99. Okay. Sebelum tu, bila kita dah dapat jumlah hentaman bagi 0.3 meter dapat 99, kita akan pergi ke graf ujian program Macintosh ni. Kita tengok tadi kita dapat berapa? 99 ya. 99 adalah di sini, nampak? So kita tarik naik atas, kenakan kepada line nilai keupayaan galas ni. Kita tarik dan kita dapat 400. Jadi kat sini nilai keupayaan galas bagi lapisan AB yang diperolehi daripada graf piawan adalah 400 kN per meter square. Kita teruskan langkah tersebut sampailah ke lapisan D. Okey. Itu sahaja. Kemudian kita masuk ke ujian kandungan lembapan tanah. Okey, ujian kandungan lembapan tanah ni adalah dua. Dia ada dua. Yang pertama ujian ketuhar dan yang kedua adalah ujian speedy. Okey, ujian ketuhar ni macam cikgu cakap tadi, kita lakukan dia di makmal dan keputusan dia mengambil masa lah sikit. Okey. Dan ujian speedy ni kita lakukan secara terus di site. Okey, kita akan dapat dia punya keputusan tu straight on the point. Okey. Ujian ketuhar ini adalah bahan-bahannya. Ujian ketuhar ni dia simple sangat. Tugasnya adalah kamu semua sepatutnya timbang tanah dia dan kemudian letak dalam ketuhar. Kita biarkan seharian macam tu je. Simple sangat. Sebab tu kita buat ujian ni sebab simple sangat. Okay, tujuan dia adalah untuk kita mendapat kandungan lembapan tanah. Okay, ni adalah alatan-alatannya. Okay, ini adalah prosedur ujian ketuhar. Kita tandakan setiap bekas aluminium dengan nombor 1, 2, 3. Kita buat 3 sampel lah. Okay. Kemudian kita timbang berat bekas dengan penutup dan catatkan sebagai W1. Dan kemudian kita ambil sampel tanah tadi dan kita masukkan ke dalam bekas aluminium dan tutup bekas tersebut. Okay. Kemudian kita timbang dan catatkan bacaan berat sebagai W2. Bila kita dah letak tanah tadi dalam bekas aluminium, kita timbang dan kita jadikan dia sebagai W2. Dan yang kelima adalah kita buka penutup dan letakkan di bawah setiap bekas aluminium tersebut. Kita letakkan penutup di bawah bekas aluminium sebab tak nak hilang lah ya. Dan yang keenam adalah kemudian kita masukkan setiap bekas tu ke dalam ketuhar dengan suhunya 105 darjah Celsius hingga 110 Celsius selama 24 jam. Okey, kita biarkan seharian dekat dalam ketuhar. Okey, yang ketujuh adalah lepas 24 jam kita keluarkan sampel ni, kemudian kita timbang berat tanah yang dah kering dalam ketuhar tu sebagai W3. Okey. Dan kemudian kita catat kesemua bacaan ke dalam jadual, kita hitung kandungan lembapan dan kemudian kita hitung purata dia. Okey. Ini adalah contoh pengiraan lah, contoh table ujian ketuhar ni. Okey, ini berat bekas dan penutup W1, W2 dan W3. Okey, ni kita dah dapat dah kan? Kemudian untuk kita dapatkan purata kandungan lembapan tanah ni, kita guna formula ni. W2 tolak W3 bahagi dengan W3 tolak W1, darab 100. Okey, kemudian kita dapat ni, kita kira purata dia. Purata dia tambah semua bahagi dengan 3 sebab kita buat 3 sampel ya. Dan kita akan dapat dia punya purata dia. Kandungan lembapan tanah dia adalah 23%. Tinggi ke rendah? Nanti ada dia punya level-level dia lah. Okey. Kemudian seterusnya adalah mengenai ujian speedy. Ini adalah bahan-bahannya. Ujian speedy ni pun senang. Kita masukkan sampel tanah ke dalam bekas ni. Nampak bekas speedy ni. Tujuan ni sama dah, adalah untuk kita dapatkan kandungan lembapan tanah. Okey. Ni ada 2 biji berbola keluli, berus, penyukat, semua ni lah. Boleh baca ya. Okey, ini adalah prosedur ujian speedy.
Yang pertama adalah kita bersihkan SPD ni dan penutup dia. Kita ambil sampel tanah dan kemudian kita timbang beratnya. Kita masukkan sampel tanah tadi ke dalam bekas SPD dan kemudian kita masukkan 2 biji bola keluli. Bola keluli ni, nampak ni. Okey, kita masukkan ya. Dan kemudian kita sukat 2 sukat penuh kalsium karbida dalam bekas SPD. Kita masukkan kalsium karbida dalam bekas SPD. Okey, kemudian kita pegang bekas SPD secara mendatar dan tutupkannya. Okey. Kemudian kita tegakkan bekas SPD tu dan kita goncangkan selama 5 saat. Kita goncangkan selama 5 saat. Kemudian kita perhatikan diameter selepas 1 minit bekas SPD diterbalikkan. Okey. Kemudian kita ulangi proses 7 hingga 8 ni sebanyak 3 kali. Maksudnya kita buat 3 kali percubaan. Okey, kemudian kita catatkan bacaan sebagai ayat 1. Buang sisa ujian dan bersihkan bekas SPD. Dan kemudian ulangi lagi proses 2 hingga 9 ni untuk 2 contoh tanah yang kemudiannya. Jadi ayat 2 dan ayat 3. Kemudian kita hitung nilai kandungan lembapan ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kemudian kita hitung puratakan nilai kandungan lembapan. Kira-kira average dia. Okey, ini adalah contoh kandungan lembapan sampel tadi ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ini adalah bacaan meternya. Kita dapat 16, 12 dan 14. Okey. Ini cara-cara untuk kita kira dia punya purata kandungan lembapan menggunakan formulir tersebut. X bagi dengan 1 tolak X per 100. X ni adalah kita punya bacaan meter dan kemudian kita kira untuk X1, X2, X3 kita kira purata kandungan lembapan. Macam mana kira purata? Tambah semua 3 ni dan bagi 3. Dapatlah kandungan lembapannya adalah 16%. Okey. Okey, settle bahagian ujian. Okey, kat sini cikgu ada sertakan link bagi cara-cara buat ujian yang cikgu senaraikan tadi lah. Ujian program Macintosh, ujian sekutu HAR dan SPD. Mana tahu you all nak tengok dengan lebih terperinci. Ada kalau boleh ada dapat bayangan sendiri kan, bila tengok orang buat. Contohnya lah. Okey, you all boleh tengok ni, cikgu tak nak tunjuk sebab nanti akan makan data. Cikgu faham internet kan, kita sekarang online learning ni kena guna data yang banyak. Okey, seterusnya adalah subtopik yang ketiga. Dia menceritakan tentang apakah perhubungan antara keupayaan galah tanah dengan kandungan lembapan tanah. Tadi kita dah kira macam mana nak cari keupayaan galah tanah dan macam mana nak cari kandungan lembapan tanah. Jadi secara dasarnya dua benda ni dia ada saling berkaitan. Dia berhubung kait. Dia memerlukan each other. Okey. Jadi di sinilah antara perhubungan keupayaan galas tanah dengan kandungan lembapan tanah. Okey, bila nilai kandungan lembapan tinggi akan menyebabkan kandungan air yang banyak. Dan bila kandungan lembapan air yang tinggi ni juga akan menyebabkan wujudnya tekanan air liang. Dan bila kandungan lembapan tinggi, dia akan mewujudkan lompang. Okey, kiranya bila kandungan lembapan tinggi, dia akan menyebabkan kandungan air itu yang banyak. Dia akan menyebabkan kewujudan tekanan air liang dan dia akan menyebabkan terhasilnya lompang yang amat banyak. Jadi bila terhasilnya semua-semua benda ni akibat kandungan lembapan yang tinggi, sekaligus dia akan menyebabkan ikatan antara zarah tanah menjadi longgar dan seterusnya merendahkan nilai keupayaan galah tanah. Bila merendahkan nilai keupayaan galah tanah ni, sekaligus akan menyebabkan tanah tu tak kuat lah. Kiranya kita tak patut bina bangunan tersebut ataupun kita boleh bina, cuma kita perlu consider cara lain. Okay, seterusnya kita akan buat quiz. Okay, you all, cikgu nak kamu semua jawab soalan ni dengan baik sebab nanti siapa yang betul semua, cikgu akan bagi hadiah. Hadiahnya apa? Rahsia. Okay, semua orang boleh buka Quizizz. Pergi kat Google dan type Quizizz. Nanti masukkan, tekan kod game ya. Okay, semua orang pergi ke Quizizz dan letakkan kod ni, nombor ni. Okay, Saloma dah masuk. Kita tunggu kawan-kawan yang lain ya.
Okey, Ika pun dah masuk. Okey, semua dah masuk. Kita akan mulakan. Okey, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, selamat menjawab. Okey, Juliana jawab betul. Oh, Azhar salah. Okey, Ika pun dah salah. Tak apa. Cuba lagi. Tak apa, tak apa. Saloma. Tak apa. Oh, Juliana dah 1690. Bagus. Bagus. Soalan dia simple je. Kan, soalan dia simple je. Kalau fokus kelas cikgu tak ada, mesti boleh jawab. Mesti boleh jawab. Okay. Oh, Juliana dah habis jawab dah. Cutul. Oh, Saloma naik ke atas. Tinggalkan Azhar ni. Oh, Azhar naik balik. Okey, Azhar pun dah siap jawab dengan Juliana. Nampaknya dua orang ni, Juliana dan Azhar, dapat masa yang penuh. Betul semua. Nampaknya kita dah dapat. Kiranya Juliana dengan Azhar dah dapat dia. Okey, semua dah selesai jawab. Okey, yang pertama Juliana, yang kedua Azhar dan yang ketiga adalah Saloma. Okey, dekat sini Juliana, Azhar dan Saloma dapat menjawab semua dengan betul. Jadi nanti tuntut hadiah dengan cikgu ya. Okey, Ika dengan Fatin tak apa, nanti cuba lagi. It's okay. Okey. Kita tutup. Kita habis quiz. Okey, seterusnya cikgu nak kamu scan QR code dekat slide yang cikgu paparkan ni untuk kita pergi ke Padlet cikgu. Okey. Ini adalah Padlet cikgu. Cikgu nak kamu sertakan rumusan pembelajaran pada hari ini. Apakah dapatan yang kamu dapat daripada
sesi pelajaran pada hari ini. Dan kemudian jika ada siapa yang segan atau nak bertanya soalan untuk topik pada hari ini, boleh sertakan sekali di Padlet. Okey, cikgu bagi masa dalam 3 minit untuk kamu buat semua ni. Nanti kita akan tengok go through one by one ya. Okey, dah 3 minit. Nampaknya dah ramai yang bagi rumusan pelajaran pada hari ini di Padlet. Okey, Juliana. Okey, setelah membaca rumusan kalian, cikgu dapat rumuskan bahawa hasil pelajaran pagi topik 6 ni tercapai. Jadi kat sini kita dapat rumuskan bahawa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kekuatan tanah. Yang pertama adalah kandungan lembapan, kandungan udara, tekanan air liang, kandungan bahan organik dan tekanan sel. Okay, 5 faktor ni dia sangat mempengaruhi tentang kita punya kekuatan tanah. Dan yang kedua, hasil pelajaran kedua mengenai tentang kepentingan penyiasan tanah. Kat sini kita dah dapat tahu tentang kepentingannya adalah untuk kita dapatkan sampel tanah, dan kita lakukan penyiasan tanah ni adalah untuk kita mengetahui keadaan tanah tersebut sebelum kita melakukan sebarang kerja-kerja pembinaan di atasnya. Dan yang terakhir adalah kita dapat menghubungkaitkan antara keupayaan galas tanah dengan kandungan lembapan tanah. Sebelum tu cikgu akan jawab soalan-soalan yang terdapat di Padlet cikgu ni. Yang pertama adalah, adakah hujan perubahan Macintosh akan mengambil masa yang lama? Ujian perubahan Macintosh ni dia bergantung kepada keadaan tanah tu lah. Kalau tanah tu kuat, sekejap je lah kita buat, ya. So dia tak jangka. Okey. Soalan kedua adalah, selepas penyiasatan tanah dilakukan, adakah mustahil untuk bangunan akan runtuh retak atau condong? Tak juga. Benda ni pun kita tak boleh jangka. Kita cuma nak elak je daripada bangunan tu runtuh atau condong. Sebab kadang kita punya fizikal tanah ni pun dia boleh berubah-ubah, ya. Okey, cikgu rasa itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Oh, cikgu lupa. Dekat Padlet cikgu tu cikgu ada sertakan QR code untuk kamu scan dan dapatkan lembaran kerja di situ. Kamu buat dan minggu depan hantar ya, sebelum kelas kita mula. Sebab minggu depan kita akan buat kerja amali. Kita akan buat ujian perubahan Macintosh. Okey? Okey, cikgu rasa itu sahaja kelas hari ini. Terima kasih sebab hadir ke kelas cikgu, dan cikgu harap kamu semua dapat jaga diri, stay hydrate, jangan lupa pakai mask. Kalau tak ada sebab untuk keluar, jangan keluar ya, duduk rumah je. Okey, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like video cikgu. Bye bye.